Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, Ahli Jawatankuasa Qaryah Masjid Badar, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Pondok Bandar Hilir rahimahullahu ta'ala. Jadi pada hari ini kita sambung ke surat berapa atas itu? 18 bawah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muka surat 18 4 baris pada bawah. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan iradah, iaitulah benci ataupun tergagah ataupun lupa ataupun lalai pada mengadakan suatu daripada mungkin ini. Kita duk bincang sifat yang berkaitan dengan iradah. Apa dia iradah? Sifat berkehendak. Macam mana kita nak beriman di hati? Wajib kita yakin mesti adanya iradah di diri Allah Ta'ala. Iradah Allah Ta'ala itu sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk, dan kekal ada pada diri Allah Ta'ala. Tugasnya, tugas iradah tu menentu, memilih. Semua makhluk ni Allah Ta'ala yang tentu, Allah Ta'ala yang pilih. Apa yang berlaku ni Allah Ta'ala yang tentukan. Baik. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawan bagi iradah, iaitu seumpama benci, tergagah, lupa ataupun lalai. Benci dia menafikan iradah, tergagah menafikan iradah, lupa pun ternafi iradah, begitu juga lalai. Contoh macam mana benci ni? Kita marah. Makhluk ni buat sesuatu tu dengan marah. Contoh macam mana? Contohnya, kita ni buat sesuatu ni, contohnya kita bawa kereta terlanggar orang, contoh. Dan pelanggaran tu pun dengan sebab kecuaian hak kenderaan depan tu. Dia break mengejut, kita pun tam dia. Tapi tak rosak tak mana lah, contoh. Lepas tu dia bercalak sikit ni, salah tu patutnya salah dia. Kita ni dia jadi break mengejut, contohnya. Lepas tu dia minta duit pula kat kita. Kita pun nak marah dia. Dia kata kena bagi. Contohnya 200. Kita pun nak marah, ambil. Maknanya perbuatan kita mengeluarkan duit dengan marah tu bukan dengan kehendak kita. Itu benci. Ataupun tergagah, kenuri, 6. Tak larat dah kita nak pergi. Habis 3 pun habis kuat dengan musim panas ni. Tapi memandangkan hak 3 lagi ni rapat dengan kita. Duk main jemaah tiap-tiap hari, duk minum sekali, duk makan sekali, selalu rapat. Kalau kita tak main pun dia telefon kita, dia WhatsApp tanya. Maka tergagah walaupun tak larat pi, oleh kerana 6 kenuri ni gagah juga. Kalau ikut-ikut mau tu
bukan mau sangat. Tu tergagah. Mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu dengan benci, dengan tergagah ataupun lupa. Mustahil. Lupa pun ternafi iradah. Macam mana? Kita tak barang tempat lain, kita cari tempat lain, pusing, lalas kali jumpa lah. Kita mau tak susah payah cari lagu tu? Tak mau. Tu duk gagah cari buat apa? Dah lupa. Tak ada arah. Ataupun lalai. Ataupun lalai. Pegang handset duk tengok WhatsApp. Turun-turun tangga, nak langkah longkang tak lepas, jatuh dalam parit. Jatuh dalam longkang. Darah betih rin. Pasal apa? Lalai. Duk tengok handset sampai tak berhenti-berhenti. Jatuh dalam longkang. Semua tu ternafi kehendak. Benci, tergagah, lupa, lalai. Subhanallah, tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada pada Allah Ta'ala buat sesuatu itu dengan kehendak, ketentuan, pilihan Allah Ta'ala, dengan ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Walaupun Allah Ta'ala ma'azab, contohnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, itu pun dengan pilihan. Sejak daripada azali lagi, sampai masa Allah buat. Bukan bermakna masa tu mereka ingkar, masa tu baru Allah marah. Tak. Allah Ta'ala dah kehendak, dah tentu sejak daripada azali. Ini maknanya tugas iradah menentukan apa yang Allah Ta'ala nak jadikan. Maka mustahil Allah Ta'ala buat sesuatu makhluk dengan benci, ataupun tergagah, ataupun lupa, ataupun lalai. Dan atas nama yang lain, pada makna tidak ada kehendak tu, tak berlaku. Allah Ta'ala tak buat sesuatu tanpa kehendak iradah. Itu wajib kita beriman. Mustahil, tak logik, tak boleh terima pada akal. Di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan iradah, iaitu benci, atau tergagah, atau lupa, ataupun lalai pada mengadakan suatu daripada mungkin ini. Titik dekat tu. Tahu mana kata Allah Ta'ala buat sesuatu dengan kehendak pilihan Allah Ta'ala, dengan iradah Allah Ta'ala itu? Dalil atas yang demikian itu, Allah Ta'ala ada iradah. Allah Ta'ala buat sesuatu dengan pilihan dan kehendak Allah Ta'ala itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna Allah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Hak duk jadi ni Allah buat. Allah buat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah sejak daripada azali. Artinya bahawa Allah Ta'ala memperbuat akan barang yang ia Allah kehendaki. Jadi semua yang berlaku Allah buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan semua yang Allah buat ikut kehendak, pilihan, ketentuan Allah sejak daripada azali. Atau dalil atas yang demikian itu, Allah ada sifat iradah. Mustahil kalau tak ada iradah, iaitulah di antara dalil lain baharu alam ini. Baru alam ini. Habis itu. Macam mana dalil baru alam ini? Kita tengok. Baru alam ni dengan maksud berubah alam ni. Tadi siang cerah lah, malam gelap. Kita daripada tak ada kepada ada. Semua Allah buat. Kita tak boleh, apa yang kita nak bukan semua jadi, dan apa yang kita tak nak bukan semua tak ada. Terkadangnya hak kita tak mau jadi dekat kita. Maksudnya kita ni di bawah pemerintahan, di bawah pemerintahan, kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kita duk baca hari-hari, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb. Rabb pencipta, pembela, pentadbir, pengurus alamin akan sekalian alam.
Jadi mestilah Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Maka Allah Ta'ala menjadikan alam mestilah mengikut kehendak, pilihan, ketentuan iradah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat iradah, selera alam ni, dia akan jadi selera tunggal langgang. Tak. Semua alam ini Allah Ta'ala jadikan elok kerana mengikut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menentu sesuatu tu mengikut ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Elok Allah Ta'ala atok sesuatu tu, sesuatu itu. Walaupun kalau kita fikir benda hak tak elok bagi fikiran kita, tetapi bagi ilmu Allah Ta'ala tu adalah baik. Macam mana? Contoh kita doa kepada Allah Ta'ala murah rezeki. Allah Ta'ala tak bagi duit, dia bagi sihat. Elok. Pasal apa? Kita tahu diri kita. Mungkinlah kalau Allah Ta'ala bagi duit banyak, masjid tak bijak. Pasal apa? Duk kerja melancuk, mengaji pun tak dan. Dia kata peduli apa aku duit banyak, kuarantin pun kuarantin lah, boleh keluar negara, dah duit banyak. Lepas tu masjid pun tak dan, ibadah pun tak dan, jadi takabur. Na'udzubillah. Hantu Allah Ta'ala tak bagi kita ni duit banyak, elok dah, cukup-cukup. Allah Ta'ala bagi kelebihan kau lain, sihat, boleh main masjid, boleh main duduk dalam kuliah. Itu Allah Ta'ala bagi anugerah. Kadang-kadang sampai tak dan, nak duduk dalam kuliah sibuk, siang malam kerja, tak dan nak duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala sibukkan seseorang tu dengan dunia. Tapi alhamdulillah, walaupun kita ni tak kaya tara mana, tetapi Allah Ta'ala bagi kita sihat, makan cukup, rumah pun tak hujan panas. Alhamdulillah, kita boleh teduh hujan panas, kita boleh makan macam orang lain makan, kita boleh naik kenderaan macam orang lain naik, kita sihat, kita dapat dan belajar. Alhamdulillah, cukup. Gitu. Jadi apa yang Allah Ta'ala tentukan, semuanya ada hikmah dan kebaikan kepada kita. Walaupun kita nampak benda tu kalau ikut akal kita tak baik, tapi oleh kerana Allah Ta'ala tentu mengikut ilmu yang sempurna, maka bagi orang yang arif billah adalah baik apa yang Allah Ta'ala tentukan, ada hikmah dia. Contohnya sakit, hampir nak mati sakit. Apabila sakit, ingat Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Dah umur banyak, nak buat ibadah banyak tak larat, Allah bagi sakit. Dengan sakit tu kalau kita sabar, redha, di samping kita ni berusaha untuk sihat, ikhtiar usaha kita, semua tu diberi ganjaran dan tak sia-sia apa yang Allah Ta'ala buat. Itu wajib kita beriman. Maha suci Allah Ta'ala daripada melakukan perkara yang sia-sia. Allah Ta'ala tak buat benda yang sia-sia. Semua hak Allah buat tu ada hikmah dia, ada hikmah dia. Allah Ta'ala buat sesuatu tu ada hikmah dia. Baik. Ke-10, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan khudrah. Artinya, arti khudrah kuasa ataupun perkuasa. Wajib kita kena beriman, kita kena i'tiqad, pegang dalam hati sungguh-sungguh, sesungguh mesti Allah Ta'ala tu ada khudrah di diri Allah Ta'ala itu. Mesti kita beriman. Khudrah tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita terjemah dengan sifat perkuasa. Macam mana kita nak beriman di hati kita? Iaitu khudrah, sifat perkuasa Allah Ta'ala tu satu sifat yang ada, lagi khadim, yang berdiri, yakni yang ada pada zat, pada diri Allah Ta'ala yang maha termulia.
tidak dapat diketahui hakikatnya, hakikat kudrah Allah Ta'ala. Walaupun kita tak tahu macam mana kudrah Allah Ta'ala, bahkan tetap seperti yang tersebut. Kita yakin, jangan ragu-ragu. Memang ada kudrah di diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di dirinya ada kudrah. Kudrah Allah sedia, bukan baharu. Kudrah Allah Ta'ala sempurna. Kudrah Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dan kudrah Allah Ta'ala itu kekal, tak binasa. Macam tu kita beriman. Walaupun kita tak tahu hakikat kudrah yang sebenar tu macam mana, tetapi itulah hukum yang wajib kita beriman. Adanya kudrah Allah sedia, sempurna, tak sama dengan makhluk. Ada di diri Allah dan kekal, tak binasa. Pasal apa? Kerana nas dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di atas tiap-tiap suatu amat kuasa ia, Allah Ta'ala. Semua makhluk ni Allah Ta'ala kuasai. Hatta hingga harakatina wa sakanatina, gerak diam kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Gerak diam kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Itu wajib kita beriman. Baik. Dengan Allah Ta'ala bersifat, dengan sifat inilah kudrah, ia Allah kuasa mengadakan tiap-tiap mungkin. Semua makhluk ni Allah buat, sehingga gerak dan diam kita pun dikuasai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak Allah Ta'ala tak gerak, tak terjadi. Nama kawan kita kadang-kadang kita tak ingat. Pasal kalau Allah Ta'ala tak datangkan ilham, tak boleh sebut walaupun nama kawan kita. Itu wajib kita beriman. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala lorong kepada kita iman, taat. Alhamdulillah, wajib kita syukur. Minta Allah Ta'ala tambah lagi nikmat. Dan moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam iman, hidup dalam iman dan mati dalam iman. Berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan iman. Baik. Dengan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah kudrah, ia Allah kuasa mengadakan tiap-tiap mungkin. Dan kuasa meniadakan dia akan mungkin. Maknanya makhluk hak duk jadi ni Allah Ta'ala lah yang buat. Walaupun ikhtiar usaha kita, Allah Ta'ala yang izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, ikhtiar usaha kita pun tak jadi. Tak akan jadi. Macam mana? Contoh, nak pergi umrah, banyak duit habis dah, nak terbang bulan 1. Kita tahu bulan 12 dulu. Tiba-tiba diumum tak boleh pergi. SOP baru. Walaupun kita ada duit banyak, tetapi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan boleh. Allah Ta'ala tak izin, tak sertai, tak akan terjadi. Walaupun kita ni ikhtiar dan usaha. Itu Nabi Ibrahim sembelih anak dia Nabi Ismail, tak putih tengkok. Kalau Allah Ta'ala tak izin, walaupun pisau yang tajam, tak putih tengkok. Begitu juga Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Namrud, tak terbakar. Satu hari Nabi kita balik daripada peperangan, tidur di bawah satu pohon, yang mana para sahabat ni duduk kok jauh-jauh sebab nak bagi Nabi rehat. Maka seorang orang kafir Arab Badui ni, dia musuh dengan Nabi. Sahabat duduk jauh, dia tarik pedang dia. Dia kata, wahai Muhammad, lah siapa jaga hang? Dia nak bunuh Nabi. Gaya dia nak angkat pedang tu, Allah Ta'ala lumpuhkan tangan dia, pokok ranting tu patah, jatuh di atas kepala dia, pecah kepala dia. Kalau dia ikhtiar usaha, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak akan terjadi. Nah, itu mukjizat Allah Ta'ala memelihara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita beriman. Nah,
Tu wajib kita beriman semua hak berlaku ni Allah Ta'ala yang izin. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik pun Allah Ta'ala, yang tak baik pun Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala izin. Pasal apa jadi lagu tu? Kerana Allah nak uji hamba dia. Allah Ta'ala hantar Rasul, Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala hantar Rasul untuk menyampaikan. Kita nak ikut ke tak? Pada hakikatnya Allah Ta'ala lah belakang. Maka Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita iman, Allah Ta'ala bagi kepada kita taat. Syukur banyak-banyak. La in syakartum la azidannakum. Syukur banyak-banyak. Contohnya jutawan, anak 5 orang, 2 elok 3 tak elok. Dia nak bagi 3 ni elok, bayar kat tok guru 3 juta seorang. Boleh jadi elok tak? Kalau tak mau mengaji, tetap tak mengaji. Kalau Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Itu maknanya semua itu ketentuan dan perbuatan daripada Allah, bukan kita. Kita yang boleh main masjid, yang boleh berjemaah, Allah yang menggerakkan kita. Kita hanya mau dan usaha, ikhtiar dan usaha. Tapi Allah Ta'ala yang izinkan. Ada yang mau duk nak 2 tahun dah. Dia kata bila nak buka masjid ni, tak boleh nak main masjid, buka tak main juga. Kalau Allah Ta'ala tak larang, tak boleh main juga. Walaupun hati dia nak, walaupun dia tu nak main, tetapi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak dapat main. Hak kita boleh main, jangan sombong, jangan ujuk perasaan kepada diri kita. Maka wajib kita syukur. Maka moga Allah Ta'ala tambah lagi, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, maka akan ditambah. Moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam iman dan ketaatan sampai kita bertemu Allah Ta'ala dalam iman dan taat. Habis itu. Jadi Allah Ta'ala lah yang buat kesemuanya. Berertilah tiap-tiap suatu yang berlaku, sama ada baik Allah izin ataupun jahat Allah izin. Sama ada nikmat Allah Ta'ala yang bagi ataupun bala ujian Allah Ta'ala, musibah Allah Ta'ala yang bagi. Dan pasti ada hikmah kesemuanya. Nikmat syukur, bala sabar. Itu semua pahala kat orang beriman. Jadi orang beriman ni duduklah untung. Nikmat Allah Ta'ala bagi sihat, syukur dapat pahala. Allah Ta'ala bagi pakaian yang elok, syukur dapat pahala. Allah Ta'ala bagi makanan yang lazat, syukur dapat pahala. Ataupun bala, sakit, kita sabar, kita redha, kita usaha untuk buat ubat, ikhtiar usaha, boleh pahala juga. Boleh pahala juga. Tetapi bagi orang yang arif, orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, bala tu pun baik, bukan tak baik, baik juga. Sebab datang dari yang baik. Macam mana? Macam mana? Macam sakit tadilah. Bila sakit, kita bagi nafsu kita tak mau, tak elok. Musibah. Tapi musibah bagi orang arif elok. Pasal apa? Dengan sakit inilah Allah Ta'ala ampun dosa. Dengan sakit inilah hati kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, lebih ingat kepada Allah Ta'ala. Apa beza orang yang mati tak sakit terkejut dengan orang yang mati sakit lama? Mati terkejut, terkadang dia duduk tengah kata ke orang dia tak ada bertaubat, pum, serang jantung, mati. Tapi yang sakit ni dia dan muhasabah, ingat dosa-dosa dia, bertaubat kepada Allah dan teriak dan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan sakit tu Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ingat Allah Ta'ala. Tu kita jangan guna akal kita. Kita kata dia tu mati senang, bagus no. Hak ni kesian, duk sakit lama ni, apa salah dia ni? Duk sengkar kat orang.
duk suka jahat kat orang. Sedangkan hak sakit lama ni barangkali dosa-dosa dia tu habis, Allah Taala ampunkan. Tu maknanya semua sesuatu tu kita fikir kepada hikmah keimanan yang Allah Taala bagi kepada mata hati orang-orang yang beriman. Kita tengok hak sebalik, bukan kita tengok hak depan saja. Tapi bagi kita ni terkadang hikmah yang Allah Ta'ala buat tu terkadangnya kita faham, terkadangnya tak faham, terkadangnya faham cepat, terkadangnya lambat, terkadangnya faham sikit dan terkadangnya faham banyak. Tapi bagi orang arif faham banyak. Faham banyak. Habis itu. Macam mana kita kata lah 2 tahun dah ni corona ni, pergi mana pun tak boleh. Susah nak bergerak, nak buat apa pun tak boleh. Tapi bagi orang arif senang. Hak Allah Ta'ala tentu belaka, hak Allah nak belaka. Pasti ada hikmah. Apa dia hikmah dia? Nak mengingatkan kita kepada Allah paling tak ada. Allah Ta'ala yang kuasa. Habis itu. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala buat. Masa PKP dulu lebih tenang hati kita. Pasal apa? Disko tak buka, tempat-tempat pelacur tak buka. Lah ni buka balik. Lah ni jadi sibuk balik dengan dunia. Apabila PKP dulu semua duduk dalam rumah, ingat kepada Allah Ta'ala, tengok orang ni mati, tengok orang ni mati, kita pun bertaubatlah, takut kepada Allah Ta'ala. Keadaan pun jadi, dunia ni jadi macam aman, udara pun jadi elok. Kelang tak buka, asap tak ada, asap motor tak ada, asap kereta pun tak ada, sebab sikit kereta. Keluar-keluar buka rumah pun nyaman, ya kita hidup udara. Buka lah serabut pula. Jalan pun jam dan seumpamanya. Tu. Bagi orang yang arif, orang kenal Allah Ta'ala ni, tenang. Sama ada nikmat pun dia tenang, ujian pun dia tenang. Kerana hak Allah belaka. Allah Ta'ala nak buat macam mana pun boleh. Kalau Allah Ta'ala nak selesai hari ni pun boleh, masalah kita. Kalau Allah Ta'ala nak berterusan bagi masalah ni kepada kita pun boleh. Maka kita jangan tanya Allah Ta'ala, kita kena tanya diri kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang aku buat, kamu kena tanya diri kamu. Kita kena tanya diri kita, sebab apa jadi macam ni. Itu muhasabah. Sama ada kecil atau besar, sama ada terhadap diri kita ataupun orang lain, sama ada di dunia ataupun di akhirat lagi akan datang, kesemuanya tidak terlepas dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala lah yang buat, Allah Ta'ala yang maha termulia lah yang melakukan kesemuanya, yang mengatur, yang mentadbir urus kepada seluruh makhluk seluruh alam ini dengan khudrah. Inilah kesemuanya yang Allah Ta'ala buat, wajib kita beriman. Inilah dikatakan qudrah. Ada qudrah tu di diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat semua makhluk ni, sehingga gerak diam kita pun Allah kuasai. Tengok, kita lena, jantung kita pam, bukan kita buat. Kalau kita yang buat, kita tak boleh lena sedia, kena bagi duk buat kerja bagi jantung tu pam sedia. Ni dah kita lena, jantung pam. Itu menunjukkan sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala. Rahman murah, kita boleh hidu udara. Rahim, kita boleh buat keluar udara. Tarik oksigen, muih karbon. Kalau kita tarik saja tak keluar, lemah juga. Tarik ya, keluar tak boleh, lemah. Oleh kerana Rahman dia bagi, Rahim boleh keluar. Dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau Rahman makan saja, tak buang, tak cerna, najis kita tak keluar, pecah perut tu.
maka Allah Ta'ala kasih kepada kita, makan boleh keluar. Itu maknanya Allah belaka. Maka haram dan syirik kita percaya dan i'tikad ada suatu perkara yang terlepas daripada dilakukan oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan khudrah ini. Saya jumpa satu malam tu seorang ni, lupa nama dia, baru kenal, dan kawan ni pun main dengan kawan dia seorang lagi. Hak kawan ni dia buat kerja kebajikan NGO, saya pun tak ingat dah NGO apa tu, laman pokok. Dia tolong orang susah ni. Dia kata, ustaz, saya kawan baik dengan hak ni, kawan ni. 2 orang main. Yang boleh saya kawan baik ni bukan pasal apa. Dia main rumah saya malam, naik motor. Kemudian titi kayu. Lepas tu jadi kayu tu patah kat mana tak? Jatuh motor lampari. Jatuh tu, alhamdulillah. Tu dia. Kuat sungguh iman dia. Kita pun tak tentu lagi. Cuba cucuk tengok pinggang kawan bunyi apa gemak-gemak. Macam-macam keluar bunyi. Kadang-kadang hak lantu tu dia kira semua habis. Pak hang mak hang tu gagah lagi. Ni terus jatuh tu, alhamdulillah, ingat Allah terus. Kalau kita maki ke motor, maki ke titi, lalah kali maki YB. Ni tu dia, YB tak buat kerja ni. Semua dia maki. Tapi orang yang Allah Ta'ala jaga hati ni, dia makrifah dia, Allah Ta'ala jaga, terus ingat Allah, sama ada nikmat ataupun diberi musibah. Hak ni kita mohon kepada Allah Ta'ala. Hak ni benar mahal. Ya Allah, kurniakanlah kami makrifah, ya Allah, makrifah yang khasah, seperti mana yang kau kurniakan kepada kekasih-kekasihmu, maka kurniakanlah juga kepada kami makrifah yang dikatakan iman zauqiyah, yang dirasai, bukan di mulut ni. Ni kalau di mulut semua daripada Allah Ta'ala, kita nak buat macam mana? Memang jadi tak boleh nak kontrol. Na'udzubillah, mengamuk sana, mengamuk sini, tak jadi lagu tu. Na'udzubillah. Itulah kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita makrifah supaya rohani kita ni matang. Kita nak tengok rohani matang tak matang, kita tak diri kita dengan budak umur 6 bulan. Contoh kita umur 60, kita tak dengan budak 6 bulan. Kalau dia lapak, dia teriak tak boleh sabar, kalau kita tak boleh sabar macam dia, sama kerohanian kita dengan dia, tak matang. Kalau budak-budak kalau tak makan mengamuk, kalau kita umur 60 pun tak boleh nak sabar, semua nak mengamuk, samalah dengan 6 bulan ni, tak ubah. Kalau lagu tu rugi hidup kita. Berbeza di antara budak dengan orang tua. Budak kalau tak beli mainan dia teriak, kalau orang tua tak beli apa, dia tak kata apa, dia sengak. Tu hak zahir. Kalau hak batin, kita nilai sendiri. Kalau kita tak boleh lagi hak tu, kita doa teriak kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ma'rifah, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami akhlak, kurniakanlah, sempurnakanlah hati kami ini dengan sifat-sifat mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang seperti mana engkau kehendaki. Kalau tak boleh nak sabar, tak boleh nak syukur, tak boleh nak rendah diri, maka kita kena teriak kepada Allah Ta'ala. Itu kita kena ada penghayatan. Semua ni Allah buat, hak baik, hak tak baik. Kalau hak baik, kita tak boleh takabur. Kelebihan yang Allah Ta'ala buat kat kita. Kita tak boleh ujub, perasan. Kita tak boleh riak, menunjuk. Tak boleh sum'ah, memperdengarkan amal kebaikan kita kepada yang lain. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dengan sifat-sifat ni lah yang menjadi hijab hati kita. Sembahyang tak boleh nak khusyuk, zikir tak masuk dalam hati. Kita berhenti dulu,
azan, kemudian kita sambung, kita berhenti insya-Allah. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Hati saya. Jadi alhamdulillah puas dengar azan Masjid Badar. Kadang-kadang masjid bang lah melek. Tua lah dua bang. Bukan tak bagus, bagus. Tapi menandakan syiar kepada Islam ni. Biarlah nampak Islam ni kata bertenaga hebat. Jadi bang macam Masjid Badar ni bagus ya. Nah. Ni kadang-kadang kita dengar memalu kat orang lain. Sekitar masyarakat kita ni macam-macam bangsa. Nah. Alhamdulillah, tahniah Masjid Badar. Moga-moga Allah Ta'ala teruskan kebaikan yang pakat-pakat buat ni. Moga masjid-masjid lain pun dapat contohi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Atas sekali muka surat 20, maka haram dan syirik kita percaya dan i'tiqad ada suatu perkara yang terlepas daripada dilakukan oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah ini. Hanya yang ada pada hamba itu usaha dan ikhtiar sahaja. Maka usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Di betul inilah, kalau orang ada iman, dia tak bercakap, dia tak bercakap melampaui batas. Tapi kalau orang ada iman, semua Allah Ta'ala yang izin. Sama ada hak baik ke, hak tak baik ke, Allah izin.
Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Kalau baik, kita syukur. Kalau tak baik, kita ubah perkara itu kepada syariat supaya benda hak tak elok tu jadi elok. Contoh, seorang-seorang tu jahil tak mengaji, kita ni pujuk dia, kita doa, kita pujuk dia, moga-moga Allah Ta'ala ubahkan keadaan dia. Dia macam tu. Islam ni dia kena ada sifat rahmat kepada hamba Allah Ta'ala dan umat Nabi. Bukan kita maki dia. Kita rasa kita baik, kita rasa dia tu jahat tak elok, maka sudah tentu gagal perjalanan kita, na'udzubillah. Kita ada iman, kita main masjid, kita rasa kita baik. Itu orang panggil ujub, bangga diri. Kemudian kita hina pula orang maksiat. Tak sampai perjalanan kita kepada Allah Ta'ala. Gagal perjalanan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi dia tak ajak macam tu. Nabi bersifat rahmat. Yang kafir Nabi usahakan supaya menjadi Islam. Yang jahil Nabi usahakan supaya menjadi alim. Yang fasik Nabi berdakwah sehingga menjadi soleh. Nah, jadi bukan tugas kita. Bukan tugas kita nak hina orang, nak berjatuhkan orang. Tak. Kita macam doktor, orang yang sihat, dia kena rawat orang yang tak sihat. Kita orang yang ada iman, kena bersifat rahmat kepada mereka yang lain. Itu tugas kita sebagai hamba. Bukan ujub, bukan bangga, bukan takabur. Itu bukan yang diajar di dalam agama kita Islam. Baik. Contohnya sakit, tuduh orang nu sihir, tuduh orang ni sihir. Tok Bomo nu jin ni, jin ni. Lepas tu dia nak lega cari jin juga. Aku penin. Dia kata dia sakit jin tokak. Lepas tu cari jin buat ubat pula. Saya kena kecoh semua. Koi tak lega. Nauzubillah. Sepatutnya kalau sakit cari darus syifa, minta mereka doa, ud'uni astajib lakum. Dengan mukjizat Al-Quran ini minta yang tak elok tu semua keluar. Macam mana salafus soleh buat cara-cara ikhtiar, macam mana ulama-ulama kita buat cara ikhtiar, ikut cara tu. Ikut cara tu. Saya masa duduk di pondok tu tak ada pengalaman masalah jin-jin ni. Ada seorang ni, budak ni dia disihir. Mak pak dia hantar main pondok. Pondok lagu tu, hak masalah orang tak pondok, hak elok tak hantar. Hak tak terpakai tu banyak-banyak. Ni nak hantar apa ni? Dadah tu. Tu kata pondok bukan besar santi, mungkin hantar kat lain. Dia anggap lagu tu hak dadah, hak yang tak dengar kata, hak yang tak ada tu yang payah. Orang dulu-dulu pondok berjaya sebab kalau di Fatani Darussalam anak raja pun hantar pondok. Tu pondok berjaya di Fatani sampai gelar. Kemudian pengalaman hak tadi ni cerita tak habis lagi sikit. Pengalaman dia masuk hantu kena sihir. Dia kata 4. Masa kena sihir tu kata 3. Lepas tu hantar di pondok. Tengah-tengah malam ni pakai kena jaga. Dia masuk hantu. 5-6 orang pegang, 7-8 orang pegang, dia boleh naik lagi badan dia. Buat salib. Lepas tu pula naik atas perabung. Tok U kata kalau dia jadi ambil yang hak aku jampi ni percik. Takdirnya ada seorang lagi di pondok tu, dia ada jin tok nenek dia duk kapit dia masuk dalam badan dia buat ubat kawan ni. Kami pun takjub lah, tak pernah tengok. Boleh habaq pula dia ni kena di sini, kena di sini, kemudian pantau macam ni. Jin nak buat ubat tu pun murung. Kami tak tahu. Tok kata jangan duk main. Tak boleh. Aku tahu dia tak boleh, jangan main, bahaya. Kalau jadi apa-apa meh bak kat baba ni.
Kami tak bang. Kata baba ni susah jugalah, kita ni kesian kat budak ni. Maka pakat belah-belah orang, pakat tak lena. Malam hak ni masuk, hak jahat. Hak buat ubat ni, hak tok nenek dia ni masuk buat ubat. Gerak tengah malam. Betul esok tak mengaji mengantuk. Dekat dengan sebulan lebih, lelah kali Tok Guru tahu. Tok Guru mengamuk. Lepas pada tu buat dah ubat, dia sedang. Takdir Allah Ta'ala kabulkan. Ketiak banyaklah, pergi sana pergi sini. Dia kata, ni saya duduk di mana ni? Padahal dia kawan kami kat sebulan lebih. Dia tak kenal. Ni orang panggil, dia sihir kepada roh budak ni di Gunung Jerai. Kerana budak ni dapat mimpi, dapat mentera, dia tak bagi mentera ni untuk bunuh orang. Baca ni mati. Budak tu tak bagi, lalah kali dia sihir budak ni, budak tu tak sedar diri terus. Masya Allah. Nah, lepas daripada tu dia kata, saya duduk di mana ni? Ni sebab dia semua ni. Barulah bab hang Muhammad tak ni. Dia kata, lah saya baru kata 3. Dia ingat hak sekolah dulu ni. Dia tak ingat sepanjang setahun lebih tu, dia tak ingat hidup dia. Dia dikontrol oleh jin. Na'udzubillah. Itu tu urusan kita ni. Kalau nak buat ubat, kita kena tengok cara-cara yang ulama ikhtiar. Macam mana yang ulama ikhtiar. Lalah kali lega macam mana. Saya dah Tok Guru pesan dah lagu tu, dah nampak dah dia ni lega. Kemudian jadi juga sikit-sikit. Dia gerak. Dia kata, no, dia jadi pula. Sekali ni saya mangkit-mangkit tu, pergi penampak 2-3 dah, dia lari. Dia lari tu. Lepas tu pesan kat budak, hampa lepas ni jangan dah duk sebut bab-bab ni. Lepas tu tak ada apa. Rupanya dia kecoh. Rupanya dia kecoh. Sebab kita tak tahu. Baik. Itu pengalaman. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak ada sama sekali mustahil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Lawan qudrah, iaitu tidak bersifat dengan qudrah yang lazim daripada lemah. Mustahil Allah lemah. Berbalik kepada jin tadi, bukan jin tu kuat, Allah yang izin. Dia apa macam kita? Kalau Allah Ta'ala izin jadi, kalau Allah Ta'ala tak izin tak jadi. Itu Allah izin kat dia buat. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala nak uji kita. Kalau Allah Ta'ala izin dia buat, kita sakit, Allah Ta'ala izin. Kalau dia nak buat tak boleh. Dia pun makhluk macam kita. Maka kalau Allah Ta'ala izin kejahatan dia kepada kita, sudah tentu ada hikmah dia. Allah Ta'ala hapus dosa kita, angkat darjat kita, kita usaha nak bagi jadi sihat balik, dapat pahala ke semuanya. Gitu. Babak yang sepanjang. Apabila duk main kacau dia, dia kata, mu pun siapa aku pun siapa mu. Lalu kita tengok siapa kuat. Dia cakap dengan jin tu, mu pun siapa aku, aku pun siapa mu. Lah ni mari kita tengok. Dia kena semangat lagu tu. Jangan duk biar kat dia. Kita kena banyak berzikir, berselawat. InsyaAllah lama-lama Allah Ta'ala hilangkan penyakit-penyakit itu. Di antaranya ayat kursi, Waqaf 9 dan yang lain-lain lagi. Kebanyakan yang duk jadi kena penyakit jin, pergi cari tok pemuh hak jin juga. Dia buang jin hak pertama, dia buat dia lega sebulan, dia hantar balik tokak, sakit pula pergi kat dia, banyak duit pula. Lega 2 bulan, dia suruh tokak pula, banyak duit kat dia pula. Tak habis-habis cerita. Ni pun pernah terjadi pengalaman di antara kawan-kawan yang saya pernah saksi. Tu Tok Guru tahu, dia marah terus. Dalil atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala. Dalil kata Allah ada qudrah tak lemah, ayat Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu di atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Atau dalil atas yang demikian itu baharu alam, yakni berubah alam mesti Allah buat. Kalau Allah lemah tak ada alam. Alam ni Allah buat kerana Allah ada qudrah. Kalau Allah lemah, alam tak ada.
La alam ada, tentu Allah ada qudrah. Maka benar, wajib kita beriman dengan teguh. Jangan ragu-ragu, mesti Allah ada qudrah. Berdasarkan kepada nas di antaranya innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita berhenti di situ. Muka surat 20 yang ke-9. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.